Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbitah ya alimu ya alim wa bika nasta'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ibu, iaitu sambungan tadabbur juzuk amma surah An-Naba bermula ayat 31. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Zainab, Kak Lisa, Ibu Zanita, Ibu Sofia dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi kita mula dari ayat 31 insya-Allah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba jazaan min rabbika ata'an hisaba. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam Ibu Ruqayyah. Alhamdulillah Ibu, masya-Allah. Ibu Ruqayyah dari Terengganu ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ibu sehat, masya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ayat 31 Allah Ta'ala menceritakan, bermula ayat 31 Allah Ta'ala menceritakan mengenai keadaan orang-orang yang mendapat kebahagiaan, mendapat kesenangan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka, nikmat-nikmat yang kekal yang Allah sediakan kepada mereka. Cerita pasal nikmat syurga kepada orang-orang yang su'ada, orang-orang yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah. Firman Allah Ta'ala, inna sesungguhnya. Jadi ibu ayah yang belajar bahasa Arab dengan saya, inna dia kena ada isim dan khabar. Isim dia nasab, khabar dia rafa'. Ini saja saya sebut untuk ulang kaji ibu-ibu yang belajar bahasa Arab. Yang tak belajar, tak apa, dengar saja. Jadi mana isim pada inna yang nasab tu, isim dia adalah kalimah mafazan. Isim kita panggil isim inna muakhar. Lil muttaqin khabar muqaddam. Khabar dalam bentuk syibih jumlah, jar majrur ya, khabar muqaddam. Okey. Inna sesungguhnya lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa mereka mendapat mafazan. Apakah dia mafazan? Mafazan ni ini maksudnya fauzan, kemenangan, mendapat kemenangan. Jadi ibu ayah yang belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab kalimah menang kita boleh sebut, berjaya boleh sebut kalimah fauz. Fa wauzai, fauz. Mafaz juga memberi makna menang. Mafaz dipanggil masdar mimi. Masdar dia root word tapi dimulakan dengan huruf mim. Tersebut dia masdar mimi. Mafazan maknanya kemenangan ataupun kebahagiaan. Dua-dua boleh. Jadi ulang balik, inna sesungguhnya lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa, mafazan mereka mendapat kemenangan, mendapat kejayaan. Apakah dia kejayaan yang mereka dapat? Ayat 32 Allah sebut mereka dapat hadaiqa. Hadaiqa ini adalah kalimah jamak, kalimah plural. Singular dia adalah hadiqah.
Macam kita kata hadiqatul hayawanat. Hadiqatul hayawanat, taman binatang, zoo. Hadiqah ni taman. Jadi hadaiqa maknanya mereka mendapat balasan taman-taman yang sangat indah, kebun-kebun yang sangat indah, di mana dalam syurga nanti yang penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau ibu ayah pergi satu kebun, contoh kebun durian lah, contoh kebun durian, tengok buah durian dia penuh pada pokok tersebut, cantik-cantik, warna hijau, bila kopek isi dia sedap. Saya tak tahulah rasa macam mana, saya tak makan durian kan. Jadi ibu ayah, apa perasaan ibu ayah masuk satu kebun yang penuh pokok durian, penuh dengan buah durian, dan durian dia sedap-sedap. Apa perasaan kita di dunia ni? Rasa nikmat tak? Baru tengok pokok aja, dusun saja. Ataupun saya pernah dulu saya pergi dekat Perak, ada seorang pakcik itu dia tanam. Bayangkan dia punya pokok dia tanam pokok mangga. Mangga dia penuh seluruh pokok tu sampai pokok tu dahannya melayut. Dahan dia jadi lembik. Pasal apa? Penuh dengan buah-buah mangga yang ada dan besar-besar dan sedap. Masya Allah, kita tengok sampai sekarang teringat, bayangkan. Ibu ayah ya. Jadi, buah-buah di syurga tak sama. Nikmat dia macam buah-buah di dunia. Kalau di dunia, ibu ayah makan buah yang sedap macam mana pun, sedapnya sampai tahap mana? Sampai dekat mana rasa sedapnya ibu ayah? Di dunia ni. Makan sedap macam mana, sampai mana sedap dia? Sampai ke dalam perut ke sampai dekat kerongkong, tekak saja kan? Sampai tekak saja sedap dia. Cuba kalau dah masuk dalam perut, tiba-tiba termuntah balik, nak makan balik tak? Dah masuk dalam perut, termuntah balik, nak tak telan balik? Tak sanggup, pasal apa? Dah lain dah. Dah masuk dalam perut dah, tengok pun dah tak selera dah. Jadi buah-buah kat dunia, sedap dia sampai tekak saja. Itu pun makin makan, makin mual. Makin makan, makin tak selera dah. Pasal apa? Dah kenyang. Tapi buah-buah yang ada di hada'iq ni, di hadiqah, di kebun-kebun syurga, di taman-taman syurga, sekali makan, sedap dia, Allah bagi, guru saya bagi tahu ada 70 rasa sedap yang tak sama. Semuanya sedap dan semuanya tak sama rasa. Sedap dia sampai mana? Bukan setakat anak tekak saja. Sedapnya sampai ke hujung-hujung kuku kaki, kuku jari, hujung-hujung rambut, terasa sedapnya makanan tu. Boleh bayang tak ibu ayah sedap dia macam mana? Mampu tak nak bayang? Kita tak mampu nak bayang. Dan pada hari itu, semua orang akan makan sebanyak-banyaknya bukan kerana lapar, tapi kerana nikmat. Bayangkan makin makan, makin nikmat. Makan kali pertama dapat 70 rasa yang sangat sedap yang berlainan. Makan kali kedua, 70 rasa sedap yang lain pula. Makan kali ketiga dan dia bertambah sedap, dia tak akan berkurang nikmat tu. Jadi Allah, ibu-ibu ayah, adakah itu satu kejayaan ataupun alah biasalah tu. Itu adalah satu kejayaan besar. Kejayaan besar. Jadi kejayaan besar adalah selamat daripada neraka Allah, masuk syurga Allah dan menikmati apa saja yang ada dalam syurga. Jadi Allah bagi hadaiqa, kebun-kebun, buah-buah yang banyak. Bentuknya macam buah kita di dunia kita kenal, tetapi rasanya demi Allah tak sama. Okey. Wa a'naba, dan juga a'naba. Apa dia mana a'naba? A'naba maksudnya buah anggur. Jadi ulama bagi tahu kenapa dikhususkan buah anggur, kerana adalah keistimewaan yang tersendiri yang ada pada buah anggur. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Itu Allah bagi hadaiqa, kebun-kebun syurga, taman-taman yang penuh dengan buah-buahan yang sedap, yang penuh pokok tersebut. Dan Allah bagi lagi khusus buah anggur yang special. Apa lagi Allah bagi dekat syurga? Allah bagi wa kawa'iba. Wa kawa'iba ni maksudnya
bidadari yang umurnya sebaya. Umur sebaya. Muda belia saja. Contohnya sekarang ibu ayah, contohlah sekarang ni ya. Biasanya perempuan paling cantik umur berapa ibu ayah? Paling cantik lah. Umur berapa perempuan tu? Maaflah ibu ayah tanya ya. Kalau orang tengok tu, orang kata 17 ibu ya, sweet 17 macam tu kan. Mungkinlah 17 kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, umur bidadari semuanya sebaya, muda belia. Mungkin pada kita mungkin 17 ke 18, wallahu alam lah ibu ya. Tak pastilah saya kan. Tapi biasa kata sweet 17 tu kan. Dia kawaibah ni maksudnya sebaya semua. Dan maaf saya kata, tapi ilmu kita kena bagi tahu juga. Maksud kawaib ni bidadari yang umur sebaya dan potongan badannya sangat cantik lah, terutama di bahagian dada. Bagi tahu macam tu sajalah, itu maksud dia. Itu maksud dia, sangat cantik terutama di bahagian dada, sebagaimana yang manusia lihat kecantikan perempuan macam mana semua tu. Itu maksudnya kawaibah, muda belia dan badannya macam tu. Okey, jelas ibu nak terangkan lebih-lebih saya segan. Okey, tapi itu Allah bagi tahu dalam Quran, wa kawaibah. Atraba pula, apa dia makna atraba? Atraba maksudnya umur semua sebaya. Man kunna fi sinnin wahidatin kaliddati. Okey, umur semua sebaya. Semua umur 17 sajalah lebih kurang kan. 17 semua sebaya muda. Pasal tu lah ibu ayah, ibu-ibu jangan risau. Ibu-ibu kalau meninggal umur 70 ke 80 ke, zahir dekat dunia nampak fizikal tu macam dah reput pula. Apa kita panggil? Apa kita panggil ibu? Bukan reput, apa ke reput pula? Apa? Berkedut. Ada ke reput pula, saya astagfirullahalazim, minta maaf. Pasal saya belum tua lagi kan, masih muda lagi, masih licin lagi kulit ni. Berkedut, kerepot kata tu, kerepot tu kan, berkedut kan. Bukan reput. Jadi jangan risau, itu semua di dunia saja. Meninggal saja ibu-ibu, masuk syurga saja nanti insya-Allah. Ibu-ibu bahkan akan jadi ketua kepada bidadari semuanya. Bidadari dah cantik dah. Ibu-ibu akan jadi ketua kepada bidadari dan jadi permaisuri kepada suami ibu dalam syurga nanti. InsyaAllah ibu ya. Jangan risau. Akan muda belia cantik semua. Bayangkan ibu, bidadari ni cantik dia, kawaibah atraba ni, sebaya muda semua ni, kalaulah manusia lelaki macam saya, orang biasa macam saya sekarang ni di dunia ni, kalau terlihat sahaja, bukan terlihat muka, terlihat jari kelengking dia saja. Kelengking dia saja ditunjuk pada manusia di dunia ni, boleh mati kerinduan. Rindu dia punya kelengking je ibu ayah. Jari kelengking aja. Cuba ibu-ibu nanti cuba buat malangkara, tunjuk pada suami ibu. Bang, tengok jari kelengking saya. Apa ayah-ayah kata, dah bang terbiat ke kamu ni? Kan? Pasal apa? Make upnya tidak, tunjuk jari kelengking je. Pasal apa kita di dunia ni, cantik kita cantik yang sangat-sangat minima. Tapi di syurga nanti, cantiknya bidadari, dia tunjuk kelengking saja pada kita lelaki di dunia ni boleh pengsan kerana rindukan jari kelengking tu ibu ya. Jadi ibu-ibu nak jadi ketua bidadari tak? Nak jadi ketua bidadari tak dapat tidak? Di dunia ni kita kena taat pada Allah Ta'ala, insya-Allah ibu ayah ya. Okey, jelas tadi. Wa kawaibah atraba, jelas ibu. Kawaibah maksudnya apa tadi? Muda belia kan. Bentuk badannya begitu, atraba, sebaya, tu maksudnya ya, insya-Allah. Kemudian wa ka'san dihaqa, dia dapat ka'san. Ka'san dihaqa. Apa dia makna ka'san ni? Ka'san ni maksudnya piala. Piala tu bukan kita faham piala yang orang dapat hadiah tu, tapi bentuknya macam bentuk piala tu lah. Ibu, gelas yang ada dua pemegang tepi, macam piala tak ibu? Gelas yang ada dua pemegang kat tepi tu, nampak macam piala tak?
Itu maksud dia, piala. Minum tu macam dapat piala tu. Minum daripada piala, cawan yang macam piala. Apa terjemah ibu ya, Kak San? Ikutkan bahasa moden, Kak San ni gelas. Tapi Kak San ni dia special. Dia gelas tu bentuk macam piala. Sama tak terjemah piala? Okay, terjemah ibu gelas ya. Gelas. Tapi kita faham gelas yang ada dua telinga tu. Macam tu ya. Tapi di syurga jangan bayangkan macam kat dunia. Syurga lain lah. Cantik dia semua tu jangan kita fikirkan pula macam mana kan. Tapi wakaksan akan dapat gelas. Gelas gelas daripada kaca. Kaca daripada syurga. Okey, untuk minum. Minum daripada sungai-sungai yang ada dalam syurga. Dihaqa maksudnya penuh air dalam tu. Penuh air dalam tu. Jadi ibu, apa dia air yang ahli syurga akan minum ibu? Air apa yang di dunia ni kita tak dapat minum, di syurga kita akan dapat minum. Air apa tu yang dimasukkan? Air arak. Jadi tafsir ibu ayah semua air arak ke? Sama tak? Di sini yang dimasukkan adalah air arak. Minumlah arak sepuas-puasnya. Di dunia ni ibu ayah, arak ni bukan sekat tak boleh minum, macam-macam hukum lagi nak jual. Tak boleh berurusan pasal arak ni, memang tak boleh. Tapi maaf saya kata ibu ayah, ramai tak anak Melayu yang kerja dekat kedai-kedai yang jual arak. Maaflah, nama-nama kedai tu kan ada dia punya peti ais tu ada arak dijual. Jadi kalau boleh elakkanlah ibu ayah. Elakkan anak-anak kita kerja tempat macam tu, elakkanlah ya. Kerana banyak lagi sumber-sumber yang halal, yang yakin bersih, yang tak terlibat dengan arak. Hati-hatilah, insya-Allah hati-hati. Takut tak berkat rezeki kita tu, rezeki anak tu. Kan? InsyaAllah ibu ya. Teruskan lagi. Jadi dihaqa maksudnya yang penuh. Ka'san, gelas, dihaqa yang penuh dengan air. Air dimasukkan adalah air arak. Okey, itu baru terjemah dia, belum tafsiran dia. Ulang balik terjemah dia. Inna sesungguhnya lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa, mafazan mereka mendapat kemenangan. Apa yang mereka dapat? Hadaiqa. Mereka mendapat kebun-kebun, taman-taman syurga. Wa a'naba dan juga buah anggur. Taman-taman syurga, kebun-kebun syurga itu pun dah penuh dengan buah dah. Dapat lagi special anggur yang khusus pada mereka semua. Apa lagi? Mendapat kawaiba atraba, bidadari-bidadari yang muda belia, yang umur dia sebaya, yang potongan badannya macam tu. Okey. Wakak sandihaqa dan dapat juga minum daripada air arak, sungai arak dalam syurga, minum menggunakan ka'san, gelas. Gelas dihaqa yang penuh dengan air. Sekali minum ibu ayah, sekali minum arak dalam syurga takkan dahaga selama-lamanya. Satu gelas saja. Jadi buat apa sungai banyak-banyak tu? Kenapa ibu ayah? Sedangkan minum segelas saja, makan buah sebiji saja dah kenyang selama-lamanya. Pasal apa ibu? Kerana orang akan minum bukan pasal haus. Ahli syurga akan minum kerana nikmat. Macam makan buah tadilah. Apa-apa dalam syurga pun yang dimakan bukan makan pasal lapar, tapi makan pasal nikmat. Begitu juga air syurga ni, arak ke, madu ke, susu ke, apa saja air yang ada dalam syurga, minum bukan pasal haus, tapi minum kerana nikmat. Makin minum makin nikmat. Macam tu ibu ya. Jadi ai inna lilladzina taqaw rabbahum bil amali bi awamirihi wajtinabi nawahihi fawzan wa dhafran bil matlub. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yang beramal dengan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dia mendapat kejayaan. Wa najatan minan nar, dan mendapat kemenangan ataupun pembebasan daripada api neraka.
dan bil istimta'i bil basatini dhatil ashjari wal athmari wal a'nabi alladhidati at-ta'am. Mereka dapat bernikmat-nikmat dalam kebun-kebun, dalam taman-taman yang penuh dengan pokok, yang penuh dengan buah-buahan. Ada pula buah anggur yang sangat sedap dimakan. Jadi sebenarnya ibu ayah, yang sedap dimakan bukanlah yang lagu tu, du sedap dimakan kan, bukan itu. Yang sedap dimakan nikmatnya adalah makanan dalam syurga. Ibu ayah janganlah bayang dalam syurga tu makan buah saja, macam-macam nak makan, apa terlintas, ma tashtahihil anfus, apa yang diri ni, kehendak kita ni nak terlintas aja, teringin saja. Dekat dunia teringin nak makan tapi tak dapat. Dekat syurga ibu terlintas dalam hati, tak cakap pun Allah bagi depan mata terus. Macam tu. Kalau kat dunia ni nak makan ayam panggang mahal, seekor dah 20 lebih ringgit contoh kan. Nak beli tak mampu kan contoh. Dekat syurga tu terlintas di dalam hati nak makan burung panggang, ayam panggang, baru terlintas ibu ayah depan mata sampai siap panggang dah. Bila makan saja tinggal tulang-tulang, cantum balik jadi burung, tanya pula pada kita, macam bos, sedap tak saya ni? Macam ni ibu ayah boleh bayang tak macam tu? Sedap tak macam tu keadaan? Nikmat yang kita tak mampu nak bayang, di dunia ni memang tak dapat. Okey. Jadi apa lagi mereka dapat? Wabin nisa'il huril kawa'ibi zawatil asidda'il qa'imati ala sudurihinna lam tatakassar wa lam tatadalla. Dan mereka juga mendapat bidadari-bidadari yang muda belia, yang tubuh badannya macam tu, al-mutasawiyat fi sinni, sebaya. Okey. Dan mereka juga akan dapat wabi tanawulil ku'usil mutri'atil mamlu'atil bil khamari, al-mamlu'atil bil khamari ghairil muskirah. Akan dapat gelas-gelas, piala-piala yang penuh dengan air arak yang tak memabukkan. Jadi ibu ayah, kita jangan bayangkan macam apa yang ada dekat dunia ni, itu semua tipu daya ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, sikit lagi 2 ayat ya. Lagi 2 ayat lagi. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Allah bagi tahu la yasma'una, mereka semua tidak akan mendengar. Jadi saya tanya ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya, yasma'una fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Kalimah yasma'una tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari', betul ibu ya. Ia adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' dia boleh membawa maksud sekarang ataupun berterusan, continuous. Jadi la yasma'una, mereka tak akan dengar sekarang ketika masuk dalam syurga, dan sampailah bila-bila, continuous. Sampai bila-bila mereka tak akan dengar. Fiha, dalamnya, dalam syurga, lagwan. Saya nak tanya ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dengan saya ataupun yang tak belajar tapi ada asas, kalimah lagwan ma'rifah ke nakirah? Kalimah lagwan ma'rifah ke nakirah? Kalimah lagwan. Okey, dia adalah nakirah. Nakirah bermakna dia umum ke khusus? Nakirah ni dia umum ke dia khusus tu? Umum. Dia adalah umum. La yasma'una fiha, mereka takkan dengar. Selama-lamanya mereka takkan dengar fiha, dalam syurga itu, lagwan bermakna secara umum. Sebarang perkara lara. Sebarang. Maksudnya lara 0.1% pun tak ada dalam syurga. Takkan dengar langsung. Allah gunakan lagwan, nakirah. Langsung takkan dengar sebarang perkataan lara. Lagwan ni sama macam bahasa kita sebut lara. Wala dan tidak juga. Maksudnya lara pun tak dengar, wala dan tidak juga kizzaba. Jadi ibu-ibu nampak ada huruf kaf, zal, ba, automatik. Ada makna apa tu ibu?
Kaf zalba automatik ada makna tipu, dusta, bohong. Betul Ibu Mastura ya. Tipu, dusta, bohong. Jadi kizaba sebarang penipuan, sebarang pendustaan. Dalam syurga tak ada kata-kata tipu ni, langsung tak ada Ibu ya. Langsung bukan tak ada, tapi langsung tak ada. Allah gunakan nakirah kat situ. Sebarang jenis penipuan tak ada. Bayangkan lara pun tak ada, apatah lagi tipu. Lagilah tak ada. Masya Allah. Jadi macam mana Ibu Ayah punya perasaan duduk kat satu tempat, satu taman perumahan, tak ada seorang pun cakap benda lara. Seronok tak Ibu? Tapi kita duduk di kawasan perumahan, tak ada langsung aktiviti yang lara, apatah lagi ada menipu kan. Bahagia rasa Ibu ya. Semua orang yang perempuan semua tutup aurat. Yang perempuan semuanya duduk rumah. Kalau pergi rumah-rumah sesama kawan-kawan pun pergi taklim, pergi untuk taklim masturat, pergi untuk belajar agama, kan. Jumpa pun semasa majlis ilmu sahaja. Okey. Yang laki-laki semuanya jumpa kat mana? Kat masjid, kat surau. Bila terjumpa terserempak saja bagi salam, Assalamualaikum Abang Mat, Waalaikumsalam Kamil. Bagi salam macam amal ahli syurga, tak sombong. Apa rasa? Ya Allah, bahagia macam tu kan? Bahagia macam tu, insya-Allah Ibu Ayah ya. Okey. Itu semua adalah jazaan, sebagai balasan. Ibu Ayah ada tak perkataan sebagai? Ada tak terjemah sebagai? Kalau ada baguslah, kalau ada bagus. Ataupun kerana, ada okey, ada bagus. Sebagai. Itu semua menjadi sebagai jazaan, balasan. Jadi Ibu Ayah, jazaan dengan hamzah di belakang itu adalah root word dia, masdar dia. Okey, biasa kita sebut jaza, jazakallah, jazakumullah. Kalau jaza saja itu dia punya past tense, fi'il madhi. Jaza dengan hamzah ini dia punya masdar dia, root word. Okay, sebagai balasan. Mir rabbika, dari Tuhanmu, min daripada, rabbika Tuhanmu. Okey. Ata'an, dan juga ata'an tu maksud kita boleh terjemah ata'an, pemberian, kurnia. Dah lah balasan, Allah bagi balasan dalam bentuk kurnia. Kurniaan, ata'an ni kurniaan. Ataupun pemberian. Ibu Ayah, sama tak terjemah ata'an dalam Quran terjemah Ibu Ayah? Pemberian ataupun kurniaan, ataupun ada terjemah lain? Sama Ibu ya? Sama. Okey. Pemberian, betul Ibu Mastura. Pemberian ataupun kurniaan ya. Okey. Hisaba, hisaba yang mencukupi, yang memadai, yang sesuai. Yang cukuplah. Biasa terjemahnya yang cukup, pemberian yang cukup. Cukup tu maksudnya sesuai dengan balasan apa yang dia buat baik tu. Jadi ibu-ibu ayah, kalau kita kata dalam bahasa Arab, cukuplah Allah bagiku. Dan dialah sebaik-baik wakil. Apa kita kata dalam bahasa Arab? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah. Dan hasbi Rabbi jalla Allah. Hasbi, cukuplah bagiku. Hasbi Rabbi, cukuplah bagiku Tuhanku. Hasbi Allah, cukuplah bagiku akan Allah. Okey, jadi hisaba asal yang sama, hasinba. Jadi hisaba maksudnya cukup. Ata'an hisaba, pemberian yang mencukupi. Betul tak Ibu Ayah terjemah hisaba mencukupi, sama tak? Nilas. Sama tak semua? Sama. Okey, cukup banyak, itu lagi bagus. Hisaban cukup banyak, itu lagi bagus, tambah banyak. Yang amat luas. Cantik Ibu Zanita punya terjemah, yang amat luas, itu terjemah, bukan terjemah kalimah tu, itu terjemah pada makna hisaba. Makna hisaba, terjemah dia yang mencukupi. Makna yang lebih bagus, cukup tu maksudnya yang amat luas. Tu bagus, Masya Allah Ibu ya. Bagus Ibu punya terjemahan.
Okey, jadi setakat itulah ibu ayah ya. Tadabbur untuk malam ni surah An-Naba ayat 31 sampai 36. Boleh setakat ni ibu ayah, cukup ya. Minta maaf lama tak dapat buat kelas kerana saya ada urusan, dan saya kalau ada kelas pun saya buat pada ibu-ibu yang rasmi dulu. Yang belajar rasmi, belajar bersyarat rasmi dengan saya. Malam ni saya free, belajar rasmi pun saya tak buat kelas, saya terus buat pada untuk pelajar umum, insya-Allah ibu ayah ya. Okey, setakat ini sajalah ibu ayah, minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa